Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah. Wa ala alihi wa sahbihi. Wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pelajar, para penuntut ilmu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla pada hari ini 6 hari bulan 11 2025, 15 Jumadal Ula 1447. Kita teruskan pengajian kita dalam kitab Mahasinul Islam, keindahan Islam. Apakah yang indah daripada Islam itu? Sudah pasti kita dah belajar daripada awal dulu, kerana ia datang dari Allah dan dibuat pula kerana Allah, maka semua kaitan Islam itu dengan Allah Azza wa Jalla, maka itu yang indah. Jadi kita sebagai hamba Allah mesti akur, tunduk, patuh, taat kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi bagaimana kita nak taat? Kita kena ikut perintah. Itu makna taat. Taat maksudnya orang yang ikut perintah Allah Azza wa Jalla, maka itu nama dia taat. Orang yang tak ikut, itu tak kira taat. Orang taat ni orang yang ikut perintah. Orang yang ikut perintah, maka nama dia orang taat. Orang yang tak ikut perintah, nama dia orang derhaka. Orang yang tak baik, orang yang tak comel, dia punya kelakuannya. Baik, para jemaah sekalian, sambungnya kita bab 1. Baru masuk bab 1, muka surat 29. Bab 1, muka surat 29. Tajuk dia, keindahan Islam melalui rukun iman. Ataupun disebut dengan nama bab 1, akidah. Akidah makna simpulan iman. Kita dah belajar dulu kan, masa kita dalam rukun iman dulu, apa makna akidah, apa makna tauhid. Makna akidah maknanya simpulan iman yang ada dalam hati kita. Orang ni nak rungkai ni bukan senang. Tak mudah orang nak rungkai kepercayaan seorang dalam hati dia. Apabila iman dia telah sebati dengan jiwa, dia tak takut kepada sebarang ujian, dia tak takut kepada kematian, yang dia takut hanyalah kepada Allah, yang Tuhan yang menciptakan. Yang kedua, nama dia tauhid. Apa sebab nama tauhid? Kita dah bincang dulu. Tauhid maknanya mengesahkan Allah Azza wa Jalla. Dengan cara mana kita mengesahkan Allah? Dengan cara yang diperintahkan oleh Allah, yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia panggil aqidah, tauhid. Ada juga disebut dengan nama usuluddin. Usuluddin makna asas agama. Asas agama. Jadi kita akan bincang yang pertama, keindahan Islam melalui rukun iman. InsyaAllah kita akan ambil satu persatu. Dulu kita belajar rukun iman dah. Tapi yang ni kita nak serlahkan dari sudut mahasin, dari sudut keindahan. Dari sudut keindahan. Di mana keindahnya kita beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kita tahu mantapnya akidah, bermakna kita makin disayangi oleh Allah Azza wa Jalla. Lemahnya akidah, bermakna kita tak tahu nak jadi apa. Kita duduk dalam suasana yang begitu gawat, terumbang-ambing, tak stabil, sebab kita tidak tahu jalan yang sebenar yang diredai oleh Allah Azza wa Jalla. Maka itu pentingnya kita mantapkan pegangan kita, akidah kita, beriman kita kepada Allah Azza wa Jalla. Keindahan Islam melalui rukun iman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menetapkan rukun iman itu 6 perkara. Al-imanu an tu'mina billah wa malaikatihi wa rusulihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi wa bil yaumil akhir. Itu susunan. Maknanya dalam hadis Nabi SAW jelas, Nabi kita telah menjelaskan bahawa iman itu beriman kepada Allah, satu.
wa malaikatihi beriman kepada malaikat, wa kutubihi beriman pada kitab-kitab, wa rusulihi beriman pada rasul-rasul, wa bil yaumil akhir beriman pada adanya hari akhirat, hari pembalasan, wa tu'mina bil qada'i wal qadar, kita beriman dengan qada dan qadar, takdir Allah Azza wa Jalla yang kita kena akur, kita kena menerimanya dengan hati yang sejahtera. Penjelasan ini telah diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam hadis Jibril yang panjang. Hadis nombor 8 dalam Sahih Muslim, ketika Jibril datang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini telah kita baca beberapa kali dalam kitab kita Rukun Iman. Jadi hari ini saya sebut je lah. Rukun iman yang 6 ini merupakan asas akidah Islam yang dibina di atasnya semua jenis ibadat, sama ada perkataan dan perbuatan, serta semua akhlak mulia dan kebaikan. Jadi, maknanya ibadat, akhlak, semuanya duduk di atas keimanan kepada Allah Azza wa Jalla. Cuma rukun tu disebut sebagai 6 rukun, asas. Keindahan rukun iman ini merupakan asas kesempurnaan agama Islam. Melaluinya terserlah kepentingan akidah Islam dan keperluannya bagi hidup seorang manusia. Jadi bila kita dah tahu, kita dah kenal dia, baru kita tahu, oh, kenapa kita kena beriman. Kenapa beriman kepada Allah. Yang berikut dijelaskan keindahan bagi setiap rukun. Setiap rukun kita ambil yang pertama. Rukun yang pertama, al-imanu billah, an tu'mina billah. Kamu beriman kepada Allah. Ini adalah rukun yang awal dan asas utama agama dan kewajipan yang paling tinggi. Ia mengandungi keimanan dengan ketuhanan Allah Subhanahu Wa Taala, dengan ketuanan Allah disebut dengan nama Ar-Rububiyah. Keimanan dengan nama-nama Allah disebut dengan nama Al-Asma'ul Husna, dan sifat-sifatnya yang maha tinggi, As-Sifatil Ula, serta beriman bahawa Allah sahaja yang layak disembah. Itu dia panggil Tauhid Uluhiyah, makna keesaan kita tentang Tuhan hanya Allah Azza wa Jalla. Jadi kita ada ketuanan Rububiyah, ketuhanan Uluhiyah, dan juga nama-nama Allah disebut dengan nama Al-Asma, dan sifat-sifat Allah nama dia As-Sifat. Ini sangat penting dalam perjalanan hidup kita ni, mengenali Allah Azza wa Jalla melalui jalan yang telah ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak, kita tak tahu macam mana kita nak kenal Allah. Macam mana kita boleh kenal Allah kalau kita tidak tahu bagaimana cara dia. Baik, yang pertama kita kata, kita ambil beriman dengan rububiyatillah. Kita selalu dengarlah khatib-khatib dalam khutbah menyebut fi rububiyatihi wa uluhiyatihi. Ini rububiyah dengan makna ketuanan Allah, pemilik alam ini. Uluhiyah, ketuhanan Allah yang hanya dia saja yang berhak disembah, dipuja, dipuji, diminta pertolongan dan sebagainya. Itu Allah Ta'ala saja. Maka makna rububiyah ialah, apa makna rububiyah? Yakin dengan sepenuhnya bahawa hanya Allah satu-satunya pencipta, pemerintah dan pentadbir segala urusan ciptaannya. Semua makhluknya duduk di bawah susun atur perintah Allah Azza wa Jalla. Tidak ada yang lain bersama Allah. Tak ada partner, tak ada sekutu, tak ada kawan, la tamsil, wala kufu, sebagaimana kita belajar dalam surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Firman Allah Ta'ala, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan, Rabb. Amanah Rabb, pemilik, pencipta, pentadbir alam ini.
Itu makna Rabb. Surah Al-Fatihah ayat 2. Dan firman Allah Ta'ala dalam surah Al-A'raf ayat 54, Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. Thumma istawa 'alal 'arsy yughshil laila an-nahara yatlubuhu hathitha wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amrih ala lahul khalq wal amr tabarakallahu rabbul alamin. Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Kemudian Allah Ta'ala beristiwa di atas aras dengan cara yang layak bagi kebesaran dan keagungannya. Ini terjemahan dalam pimpinan Rahman yang diterbit oleh pejabat dan menteri. Dia direct terus beristiwa. Dan Allah menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat, dan diciptakannya pula matahari, bulan dan bintang-bintang masing-masing tunduk kepada perintah Allah. Ingatlah, menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah. Maha suci Allah, Tuhan semesta alam. Jadi di sini dua ayat ini jelaslah sebagai dalil kepada rububiyati subhanah, ketuanan Allah Azza wa Jalla ke atas semua makhluk yang ada di atas dunia ini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu dia panggil Rabb dengan mana ketuhanan Allah Azza wa Jalla. Inna Rabbakum. Inna Rabbakum. Maknanya, sesungguhnya Tuhan kamu, pentadbir kamu, pendidik kamu. Itu baik. Jadi Alhamdulillah. Kemudian Allah perkenalkan zat yang mulia. Siapa dia pendidik kamu? Yang menciptakan langit dengan bumi, yang menukar ganti malam dengan siang. Itulah pencipta yang mempunyai kuasa mutlak ke atas alam ini. Baik, kita pergi kepada keindahan. Keindahan utama beriman dengan rububiyatillah, dengan ketuanan Allah Azza wa Jalla. Apakah keindahan dia? Nah, ini penting bila kita belajar supaya kita faham. Yang pertama, mengetahui bahawa Islam ialah agama fitrah. Fitrah di sini bukan makna zakat fitrah yang kita bayar akhir Ramadan. Fitrah dengan makna kesucian jiwa, kejernihan jiwa. Tidak terdapat walau satu pun perkara dalam Islam yang bertentangan dengan fitrah, kejadian dan tabiat manusia. Tak ada. Kalau yang bertentangan itu bukan mari daripada Islam, itu mari daripada ajaran yang pelik-pelik yang direka-reka oleh para perekanya. Seperti ahli ibadat tak boleh kahwin. Nah, malam tak boleh tidur, pakai ibadat terus. Itu dia panggil rekaan yang dibuat oleh orang, bukan diajar oleh Islam. Islam suruh kahwin. Pokok dia jadi wali tak payah kahwin. Mana ada cerita macam tu. Apa makna fitrah? Fitrah. Fitrah yakni ciptaan Allah. Manusia diciptakan oleh Allah mempunyai naluri. Naluri beragama. Mana dalam jiwa dia tu ada ruh yang mengakui adanya Allah Ta'ala. Iaitulah agama Tauhid. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa. Maka hadapkanlah wajahmu yang dengan lurus kepada agama yang benar. Fitratallahi allati fataran nas 'alaiha la tabdila li khalqillah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Zalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah, itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Manusia banyak yang tak tahu. Surah Ar-Rum ayat 30. Allah SWT telah mencipta hambanya secara semula jadi, dipanggil fitrah, cenderung untuk mengenalinya dan mengakui ketuhanannya ke atas seluruh alam ini. Islam datang untuk merealisasikan kecenderungan ini. Manusia ini mesti mencari agama. Sebab fitrah dia telah berjanji dengan Allah, alastu bi rabbikum qalu bala. Sudah kata. Dan menguatkan keyakinan serta pengakuan manusia tentang kewujudan Allah Subhanahu wa taala dan ketuhanannya.
juga untuk mengakui tentang keesaannya yang maha suci. Dalam al-uluhiyah, hanya dia, yakni Allah yang disembah, yang memiliki nama-nama yang indah, al-asma'ul husna, dan sifat-sifat yang maha mulia, as-sifatil ula. Seorang hamba itu percaya bahawa Allah yang menciptanya dan menyediakan segala keperluan kehidupan untuknya di dunia ini. Allah yang menjadikan alam ini sesuai untuk didiami manusia dan menyediakan untuk mereka segala keperluan yang dihajati, sebagaimana firman Allah Ta'ala, alam tarau anna Allah sakhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard wa asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Maksudnya, tidakkah kamu perhatikan sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk kepentingan kamu apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi, dan menyempurnakan untukmu nikmatnya zahir dan batin. Ayat Luqman 20 ni, surah Luqman ayat 20. Surah Luqman ayat 20. Ini menunjukkan kepada manusia betapa besarnya anugerah Allah kepadanya. Ia akan menjadikan seorang hamba itu mengiktiraf dan mengakui kurniaan Allah kepadanya. Perasaan ini akan menggalakkan manusia bersyukur kepada Allah atas segala nikmatnya dengan mentaati Allah dan menjauhkan diri daripada melakukan maksiat kepadanya. Jadi bila kita kenal Allah, kita tahu Allah yang mencipta kita, kenapa kita nak pergi cari Tuhan lain? Kenapa kita nak derhaka kepada Allah? Kenapa kita nak buat perkara-perkara yang dibenci oleh Allah Azza wa Jalla? Sedangkan kita tahu kita duduk di bawah ihsan, belas kasihan Allah Azza wa Jalla. Beriman dengan rububiyah Allah akan membawa manusia berfikir tentang kekuasaannya. Kekuasaan, kerajaan Allah. Dan menjadikannya mengenali Allah dengan segala kesempurnaan dan kemuliaannya. Sesungguhnya tiada yang layak disembah dengan sebenar kecuali Allah, kerana tiada Tuhan selainnya. Semua makhluk yang begitu besar jumlahnya dan terdapat pelbagai rupa bentuk merupakan dalil. Jadi kita tengok makhluk-makhluk ni, dia panggil ayatun manzurah. Ayat-ayat yang dilihat. Dapat kita lihat dengan mata kepala kita. Ayat yang dilihat dengan mata kepala kita, yang begitu besar jumlahnya dan terdapat pelbagai rupa bentuk merupakan dalil yang begitu menakjubkan. Jadi kita kena tengok dengan mata iman lah, tengok dengan mata kamera, tengok dengan lensa kamera, tak masuk dalam hati, masuk dalam memori komputer aja. Kita nak masuk dalam hati tu yang besarnya. Semua makhluk yang begitu besar jumlahnya dan terdapat pelbagai rupa bentuk merupakan dalil yang begitu menakjubkan yang menuntut hati nurani untuk membesarkan Allah dan mengesakannya, sebagaimana firman Allah Ta'ala, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladhina yazkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azaban nar. Maksudnya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang, terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Mana orang yang berakal, dia tengok malam dengan siang. Tengok langit dengan bumi. Dia tahu. Tahu apa? Tahu adanya pencipta. Tak mungkin berjalan begitu saja. Jalan sendiri, kereta remote pun ada penggerak dia. Iaitu orang-orang yang mengingati Allah sambil berdiri dan duduk atau dalam keadaan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, Subhanak, wahai Tuhan kami, Rabbana ma khalaqta hadza batila, wahai Tuhan kami, tidaklah engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Subhanaka faqina azabannar, maha suci Allah, maka peliharalah kami daripada azab neraka. Surah Ali Imran ayat 190 sehingga 191
di mana ayat ini menjadi bacaan Nabi SAW di akhir malam. Ini kalau kita boleh bangun tidur, kita baca ayat ini menarik, cantik. Sebab menguatkan keimanan kita kepada Allah dengan kita baca ayat makruah di samping kita melihat ayatun manzurah, ayat yang dapat dilihat dengan mata kepala kita. Alhamdulillah. Baik, kita pindah ke muka surat seterusnya, 33. Keimanan manusia dengan rububiyah, dengan ketuanan Allah Azza wa Jalla, menjadikannya faham bahawa Allah ialah Tuhan dan pemilik setiap sesuatu. Jadi pemilik semua ni di bawah kuasa Allah Azza wa Jalla. Allah Maha berkuasa, tidak memerlukan dan tidak berhajat kepada makhluknya. Semua makhluk selain daripadanya adalah lemah, berhajat dan memerlukan kepada Allah pencipta dan Tuhannya. Kepada Allah Ta'ala sebagai pencipta dan Tuhannya. Ini akan menjadikan manusia sedar akan hakikat dirinya, mengetahui kelemahannya, dan betapa perlu dan bergantungnya dia kepada Tuhannya. Dengan sendirinya, realiti ini akan menyekatnya daripada menjadi penderhaka, pelampau, dan takabur di dunia ini. Beriman dengan Allah menjadikan manusia mencintai Allah dengan ikhlas dan suci kerana dialah pencipta manusia. Jadi kita tahu lah. Kita nak minta tolong, minta dengan siapa lagi? Allah Ta'ala saja yang tempat kita minta, sebab kita yang tahu. Kita tahu Allah Ta'ala cipta kita, Allah Ta'ala bagi rezeki pada kita banyak. Jadi tidak menasabah kita pergi sembah yang lain. Allahu Akbar. Dia ialah penjaga kehidupan manusia. Tengok. Allah Ta'ala cipta kita, dia jaga kita. Penjaga kehidupan manusia dan kebajikan mereka. Pemberi rezeki, pentadbir, dan semua yang boleh menjadikan hidup mereka bahagia di dunia dan di akhirat. Allah Ta'ala jamin, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizqah. Tidak ada makhluk yang melata di atas muka bumi ini kecuali rezekinya Allah Ta'ala dah sediakan. Banyak ke sikit, itu di bawah ilmu Allah Azza wa Jalla, mengikut hikmat yang Allah Ta'ala maha mengetahui. Orang ni kalau bagi sikit, boleh. Kalau bagi banyak, susah. Gitu kata. Mengiktiraf, menyedari dan memikirkan ketuhanan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mendorong manusia membesarkan Tuhan, menyucikannya dan mencintainya. Yang mana semua ini akan mendorong untuk memeluk agamanya yang suci dan mentaati segala perintahnya. Ini kerana manusia akan menyedari melalui keimanannya dengan ketuhanan Allah Azza wa Jalla bahawa haknya adalah untuk ditaati dan bukan untuk diingkari. Untuk berserah diri kepada kebesarannya dan tidak takut dan beribadat kepadanya. Bahkan dia juga akan sedar bahawa tiada kejayaan dan kebahagiaan baginya melainkan dengan taat setia kepada Allah Azza wa Jalla dan berpegang teguh dengan agamanya, kerana semua kewujudannya, kehidupannya, semua perkara kecil dan besar yang berkait dengan hidupnya adalah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan di bawah kuasanya yang maha tinggi. Di bawah kuasanya yang maha tinggi. Keimanan ini juga. Ini semua tu. Patut kita letak dia punya nombor-nombor dia, baru kita nampak berapa poin dah kita masuk dalam keindahan keimanan kepada rububiyatillah. Keimanan ini juga akan membebaskan manusia daripada pergantungan pada sesuatu selain Allah, sama ada dalam mencari manfaat atau meminta perlindungan. Ini kerana hanya Allah sahaja yang maha berkuasa untuk memberi manfaat dan menolak mudarat, maka tidak ada sesiapa yang boleh menghalang apa yang diberinya dan tidak boleh memberi apa yang dihalangnya. Firman Allah Ta'ala, Qulillahumma malikal mulk, tu'til mulka man tasha, wa tanzi'ul mulka mimman tasha, wa tu'izzu man tasha, wa tuzillu man tasha, biyadikal khair, innaka ala kulli syai'in qadir. Maksudnya katakanlah, wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada siapa yang Engkau kendaki.
dan engkau cabut kerajaan daripada orang yang engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang engkau berkehendaki, engkau yang orang engkau kehendaki. Mana-mana orang yang Tuhan nak mulia, dia muliakan. Dan engkau hinakan orang yang engkau kehendaki. Di tanganmu lah segala kebajikan. Sesungguhnya engkau maha berkuasa atas suatu. Surah Ali Imran ayat 26. Jadi ini di antara keindahan-keindahan kenapa kita kena yakin beriman dengan ketuhanan Allah supaya kita rasa kekerdilan kita. Betapa kerdilnya kita. Betapa halusnya kita. Betapa lemahnya kita duduk di hadapan Allah Azza wa Jalla. Barulah kita rasa lemah, tak kuat, tak bermaya, kata orang. Baik. Poin yang kedua dalam bab beriman kepada rububiyah ni, keimanan dengan rububiyah Allah Subhanahu wa taala yang juga memberikan manusia jawapan yang memuaskan terhadap persoalan yang menjadi tanda tanyanya. Tanda tanya manusia selama ini tentang rahsia alam ini. Ramai manusia berasa susah untuk memahami tentang banyak kejadian dan fenomena alam ini. Mereka kadang-kadang menjadi bengong apabila berhadapan dengan kejadian yang berlaku. Jadi bengong, jadi pelik, jadi tak tahu nak gimana, tak tahu nak buat keputusan apa, kenapa jadi gini, kenapa jadi gini, siapa yang berkuasa. Jadi soalan-soalan ini akan terjawab dengan beriman kepada kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Apabila seorang itu beriman dengan rububiyah Allah terhadap semua benda, dia akan berserah kepada Allah tentang setiap perkara. Dan ini akan membuka kepadanya keimanan tentang kekuasaan Allah yang merangkumi setiap sesuatu dan menjangkaui batas pemikiran manusia. Firman Allah Ta'ala, وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. Maksudnya, dan mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ruh itu termasuk urusan Tuhanku dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit. Apabila kita tahu bahawa ada benda yang kita boleh berfikir dengan otak kita, ada benda yang kita tak boleh nak fikir dengan otak kita. Dia kadang-kadang manusia ni dia ada memikir zaman material, zaman kebendaan ni kita semua benda kita nak tengok benda. Sebab itulah puak-puak kafir Bani Israel contohnya, dia minta Nabi Musa tunjuk Tuhan, baru dia nak beriman. Bagi kita orang beriman, tak payah tengok, kita yakin apa yang kita yakin adalah hati kita bahawa Allah Ta'ala wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadis, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyan. Bila kita yakin yang ni, automatik. Sebati dengan jiwa kita, kita tak akan sembah yang lain daripada Allah Azza wa Jalla. Ini, dia ada benda-benda yang kita boleh mampu tengok, ada yang tak mampu. Macam dalam masalah ruh. Masalah ruh ni, Allah kata tak ada siapa boleh tahu hakikat ruh tu apa dia. Sebab manusia ni diberi hanya sedikit je maklumat. Sedikit lah maklumat, kita nak kata apa. Dulu anak cerita kan, seorang cikgu non-Muslim, Cina dia ni, dia mari jumpa dengan arwah bapa saya, rahimahullah. Dia kata, Ustaz, saya nak tanya sepatah tentang kepercayaan kamu. Arwah ayah kata, silakan tanya. Awak nak tanya apa? Dia kata, awak kata ada, kamu percaya ada Tuhan. Ya. Kenapa tak percaya? Itu akidah kita, itu kepercayaan kita. Hidup mati kita mesti percaya adanya Allah Azza wa Jalla. Jangan main-main. Oh, dia kata kalau Tuhan ada, mesti nampak. Kalau Tuhan ada, mestilah nampak. Sebab bagi dia material. Kebendaan. Setiap benda-benda nampak. Nabi, Allah Ta'ala sebut di sini tentang ruh. Ruh ni tak nampak walaupun dia ada. Maka pendekatan arwah ayah ni, rahimahullah, dia pun tanya cikgu tu. Saya nak tanya cikgu ni hidup ke mati? Cikgu ni hidup ke mati? Dia kata hidup. Hidup dengan apa? Dengan nyawa, dengan roh. Gitu. Betul ke cikgu hidup? Hidup lah ni. Boleh cakap. Boleh bincang. Kalau tak hidup, tak boleh juga. Maka dengan itu, kata dia arwah ya, kalaulah hidup dengan roh, tunjuklah saya mana roh. Kat mana roh awak? Dia pun tercengang-cengang lah. Fabuhital ladzi kafar. Tercengang-cengang lah orang yang
Kufur ni tak boleh nak buat apa dah dia. Tak boleh nak buat apa. Sebab apa? Mereka hanya tercengang, nak cari ruh tak jumpa. Ini bukan semua benda yang ada wujud kita kena nampak. Ada perkara yang nama dia keimanan kepada Allah. Semua rukun iman tu kita tak nampak. Beriman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab. Memang ada Quran di tangan kita sekarang, tapi waktu turun kita tak tengok pun. Bila Jibril bawa Quran kepada Nabi SAW, kita tengok? Tak tengok. Sahabat pun tak tengok. Nah, ada waktunya sekali-sekala diperlihatkan kedatangan Jibril itu kepada para sahabat untuk nak menguatkan keyakinan mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Walaupun mereka sudah yakin, tapi mimbabit taqwiyah, nak menguatkan keyakinan, maka ditunjukkan keyakinan. Itu Masya Allah, tabarakallah. Baik, itu cerita selingan lah. Kita pindah kepada satu lagi tajuk. Yang kedua, beriman dengan nama-nama Allah, Al-Asma'ul Husna, dan sifat-sifat Allah dia panggil As-Sifatil Ula. As-Sifat Al-Ula. Beriman dengan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Iaitu menetapkan nama-nama Allah Al-Asma'ul Husna sebagaimana yang ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla dan juga yang disebut oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contohnya dalam hadis Nabi kata walillahil asmaul Allah Taala punya 99 nama. Kemudian adakah terhad? Ulama kata tidak terhad di situ saja. Nantilah kita bincang dalam tajuk. Kemudian dengan sifat-sifatnya yang maha mulia sebagaimana ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla sendiri atau yang telah diakui oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, kemudian telah diistiqra' oleh para ulama Islam di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka mereka telah menetapkan sifat Allah Azza wa Jalla sebagaimana yang Allah Taala sifatkan zatnya yang maha mulia. Juga beriktikad meyakini bahawa ia hanyalah milik Allah semata-mata dan tidak ada yang menyamainya dari segi sifat dan perbuatan Allah. Tak ada. Jadi bila kita belajar tentang nama Allah, sifat Allah, kita kena pegang dengan hadis laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu yang sebanding, yang seumpama dengannya walaupun sedikit. Jadi kita kata tak ada satu yang sebanding, yang seumpama dengannya walaupun sedikit. Kalau kata sama ni makhluk, oh no. Itu nama dia pupuk musyabbihah, itu ajaran sesat. Kalau dia kata Tuhan berjisim seperti makhluk, seperti yang dikata oleh Daud Al-Jawabiri, itu juga ajaran sesat, pupuk mujassimah. Tuan-tuan hati-hati dengan dua istilah yang buruk ini. Mujassimah, mana orang tu kata Tuhan berjisim seperti makhluk. Musyabbihah, orang yang menyamai Allah dengan makhluk. Dua-dua ni sesat dan kufur pada Allah Azza wa Jalla. Jadi kita Ahlus Sunnah jangan hati-hati, jangan terjebak dengan dua sifat, dua kumpulan yang sesat ini, wal'iyazubillah. Sebab itulah tak boleh kita tuduh orang main-main. Oh, dia tu mujassimah, dia tu musyabbihah. Mana boleh tuduh macam tu? Kalau awak tuduh macam tu, bermakna awak mengkafirkan orang tu secara direct. Dia tu mujassimah. Contohnya kita kata, Mamat ni kata kepada Dolah. Dolah tu mujassimah. Maksudnya, awak kata dia kata Tuhan berjisim seperti makhluk, bermakna awak telah kafirkan dia. Ini yang kita bimbang. Fenomena ni sekarang saya bimbang. Takut meluas dalam masyarakat, berani orang buat tuduhan kepada orang. Sewenang-wenangnya. Orang dia tak suka, bagi mujassimah. Tak suka, bagi musyabbihah. Kita kata ini perbuatan yang buruk, yang akan mengundang kemurkaan Allah Azza wa Jalla. Beriman dengan nama-nama Allah dan sifatnya adalah satu bahagian yang sangat penting dalam beriman dengan Allah. Maka ia wajib dirujuk kepada Al-Quran dan hadis semata-mata, tanpa cuba mentafsir, mentakwil atau mengubah sendiri sehingga mengeluarkannya daripada makna yang sebenar dan daripada kesempurnaan dan kemuliaannya. Ini kerana Allah SWT telah memperkenalkan zatnya yang maha mulia kepada hambanya melalui nama-nama dan sifat-sifatnya. Jadi kita tak boleh nak kenal Allah dengan zat dia. Kita hanya boleh kenal Allah melalui nama dia, melalui sifat-sifatnya, dan sifat-sifatnya
dan melalui makhluk-makhluk ciptaannya. Itu yang kita boleh kenal Allah. Dan memerintahkan mereka agar menyembahnya melalui kepercayaan mereka terhadapnya serta memuji dan menyerunya dengan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Anfal ayat 180, وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Hanya milik Allah semata-mata nama-nama yang indah, Al-Asma'ul Husna, serta bermohonlah kepadanya dengan menyebut Al-Asma'ul Husna itu, dan tinggalkanlah orang yang menyimpang daripada kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Kita akan dapat balasan. Jadi nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah tidak terbilang banyaknya. Kerana ini keistimewaan beriman dengannya juga tidak terkira. Tetapi kita akan cuba menyebut beberapa kelebihannya yang boleh kita sebut dalam risalah yang ringkas ini. Kalau nak panjang, kena buka kitab yang besar lah. Risalah lain pula. Baik. Kelebihan beriman dengan nama-nama Allah. Yang pertama, mengenali Allah dengan betul. Kerana Allah SWT itu gaib, tidak nampak dipandang. Allah Ta'ala ada, tapi kita tak boleh tengok dia di dunia ni. Kita yakin dan percaya, akidah Ahlus-Sunnah, orang yang beriman akan tengok Allah di mana? Di akhirat. Itu di antara nikmat yang terbesar. Setelah kita masuk dalam syurga, wujuhu yawma idzin nadhiratun ila rabbiha nadhirah. Muka orang yang percaya pada hari akhirat esok akan tengok pada Allah Azza wa Jalla. Ini keyakinan kita. Kita yakin dan percaya kita akan tengok Allah. Jadi, yang pentingnya, kita tak nampak sekarang. Maka tidak mungkin akal manusia biasa dapat mengetahui dengan jelas sifat-sifatnya. Oleh sebab itulah Allah SWT memberitahu kita tentangnya melalui sifat-sifat ini, sebagaimana yang disebut dalam Al-Quran hadis, maka hambanya akan dapat mengenalinya dengan cara yang sesuai dengan kesempurnaannya, kebesarannya, dan kemuliaannya. Pengetahuan ini hanya dapat dicapai oleh mereka yang beriman dengan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, para sahabatnya radhiyallahu anhum, dan ulama ahli sunnah yang lain. Iaitu menetapkan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya tanpa biduni tamsil, tanpa menyamakannya dengan sifat makhluk. Siapa dia sama dengan Allah dengan sifat makhluk, maka kita kata itu memastilah. Dan tanpa memikirkan bentuknya. Jangan duk mikir. Semua benda yang kita fikir dalam otak kita, itu bukan Tuhan. Itu je kaedah yang kita pakai. Semua perkara yang boleh dipikir dengan otak, itu bukan Tuhan. Seterusnya, membersihkan Allah daripada sifat kekurangan tanpa menafikannya. Biduni ta'til. Tanpa menafikannya secara langsung atau memberikannya makna yang lain. Jika seorang itu lebih mendalam ilmunya yang benar tentang nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, maka dia akan lebih mengenali Allah Azza wa Jalla. Lagi kita. Yang kedua, ia juga mengumpulkan dalam hati seorang mukmin perasaan mengagungkan Allah dan cinta akannya, antara perasaan takut berharap akan keredaannya, antara perasaan gemar dan gerun terhadapnya. Inilah antara ciri-ciri kelebihan dan keindahan beriman dengan Allah. Jadi bila kita beriman, yakin Allah, kita ada dua sifat yang mengawal kita. Satu, khauf, takut. Takut nak buat maksiat, takut cuai daripada ibadat, takut. Dan satu lagi, ketakutan yang melampau boleh membinasakan kita. Maka kita kena berjalan dengan satu lagi sifat, nama dia ar-raja, mengharapkan rahmat Allah Azza wa Jalla. Semua makna ini tidak akan wujud bersama dalam hati seorang kecuali terhadap Allah Azza wa Jalla saja. Hal ini kerana hanya Allah yang memiliki segala sifat kebesaran, kekuasaan dan penaklukan, kebaikan, rahmat, serta belas kasihan terhadap hamba-hambanya. Maka sesiapa yang beriman dengan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, sebagaimana yang dinyatakannya,
hatinya akan dipenuhi dengan erti sifat yang agung ini, mengikut tahap keimanannya terhadap mereka. Jadi makin tinggi, makin kuat kita punya pegangan. Mereka akan mengagungkan Allah, mencintainya, takut akannya, mengharapkan limpah rahmatnya, takut akan azabnya, dan melakukan segala-galanya kerana Allah dan hanya untuk Allah. Yang ketiga, kelebihan yang ketiga, dia juga akan terselamat daripada menyifatkan Allah dengan semua sifat kekurangan. Kita kata tanzih, kita bersihkan Allah daripada naqais, sifat-sifat kekurangan dan sifat-sifat yang tidak layak bagi Allah. Kerana semua al-asma'ul husna, nama-nama Allah Ta'ala yang indah dan sifat-sifatnya yang mulia, menunjukkan kesempurnaannya yang mutlak dalam segenap segi dan bebas daripada sebarang kekurangan. Siapa yang beriman dengan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, sebagaimana yang sesuai dengannya, dengan sendirinya dia akan terselamat daripada menyifatkan Allah dengan sifat kekurangan. Sebab kita kenal ada Allah, kenapa kita nak sifat benda terbaik? Siapa yang beriman dengan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya sebagaimana yang sesuai dengannya, sebaliknya, sesiapa yang lemah keimanan dengan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya akan menyifatkan Allah dengan sifat-sifat yang tidak sempurna, mengikut tahap kekurangan dan kepincangannya dalam hal ini. Kerana inilah, kamu akan dapati bahawa dalam ajaran Yahudi dan Kristian, sifat yang tidak patut disebutkan untuk Allah, seperti menganggapkan Allah ada anak, mempunyai anak, menangis dan bersedih, fakir serta lain-lain sifat tidak sempurna yang tidak sesuai diterangkan di sini. Itu keburukan yang ada pada mereka. Tak payahlah kita war-warkan keburukan itu. Terdapat juga sebahagian muslimin yang mengikut aliran sesat, mempunyai kepercayaan tidak selayaknya bagi Allah, seperti menyamakan sifat Allah dengan sifat manusia, nama dia mumatsilah ataupun at-tamsil, atau menafikannya terus. Dia kata Tuhan tak ada sifat. Kalau ada sifat macam makhluk, itu dia panggil ta'til. Percaya bahawa manusia tiada pilihan melakukan sesuatu yang dibuatnya. Dia ni macam robot je, macam bulu ditiup angin ke kanan atau kiri. Itu dia panggil Jabariyah, Al-Jabar. Percaya bahawa perbuatan dosa tidak memberi kesan kepada keimanan seorang. Dia beriman dah. Tak apa dia buat dosa pun. Tak ada masalah. Tuhan maha penyayang. Itu nama dia irja', puak-puak murji'ah. Menyekutukan Allah direct, nama dia syirik. Dan lain-lain kepercayaan yang menafikan sifat-sifat yang telah dinyatakan sendiri oleh Allah melalui kitabnya atau sebagaimana yang telah disifatkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka kita kena berpegang dengan yang itu. Yang keempat, akan merasai kehadiran Allah dalam sama ada secara rahsia atau nyata, maksudnya ketika bersendirian atau orang ramai. Ikhlas terhadapnya dalam perkataan dan perbuatan, bersangka baik terhadapnya dalam semua suruhan dan larangannya, menerima ketentuan atau ketetapan Allah, qada dan qada, bertawakal sepenuhnya kepada Allah dalam mencari manfaat dan mengelak keburukan, menyembahnya dengan cara yang sebenar, sahih, melalui pelbagai ibadah, ibadah hati, lidah, dan juga perbuatan, sebagaimana terkandung dalam nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Ini pentingnya kita kena belajar Asma'ul Husna ni. Kita hari ini Asma'ul Husna tak belajar mana dari sudut mana, tapi lebih kepada hafalan. Bila ada majlis acara, berdiri, Wallahul ladzi la ilaha, tak apalah, eloklah kita baca. Tapi yang memberi kesan dalam jiwa, apa dia? Apabila kita menghayati bacaan itu. Mengenali Allah itu. Yang kelima, menghiasi diri dengan sifat terpuji yang sesuai dengan seorang hamba, sebagaimana disukai oleh Allah, seperti belas kasihan, jujur, adil, lemah lembut, sabar, baik hati dan lain-lain. Sebab apa? Sebab kita tahu Allah tu maha pemurah, menyayang pada hamba dia. Kenapa pula kita nak bersikap kasar? Walau bagaimanapun hendaklah dipahami bahawa erti sifat-sifat ini berbeza antara hakikat manusia dengan Allah, kerana tiada satu pun yang setara dan boleh dibandingkan dengan Allah secara zatnya maupun nama-namanya dan sifat-sifatnya. Sabda Nabi SAW, Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu indah dan suka keindahan.
Hadis rawahu Muslim. Dan sabda Nabi SAW, Innallaha rafiqun yuhibbur rifqa. Sesungguhnya Allah Ta'ala maha pembelah kasihan kepada hamba-hambanya. Dan suka akan orang yang bersifat belas kasihan. Hadis rawahu Muslim. Mana kalau kita tengok gitu, manusia pun belah kasihan. Nah, tapi kita kena ingat, sifat Allah dengan sifat makhluk tak sama. Walaupun kadang-kadang ada benda yang nama dia sama. Kasihan belas. Apa ni? Nabi SAW namakan bil mu'minina ra'ufur rahim. Kasihan belas. Tapi tak sama. Kita makhluk dengan Allah tak sama. Berlawanan dengan ini, kita hendaklah menjauhi sifat yang tidak sepatutnya bagi manusia dan bertentangan dengan kedudukannya sebagai hamba, seperti sifat takabur, bermegah-megah, meninggikan diri, dan sifat-sifat lain yang tidak layak sama sekali dengan seorang hamba. Ia adalah sifat ikhlas bagi Tuhan sekalian alam. Tidak ada satu pun yang berhak disembah selain daripadanya, dan hanya baginya kemuliaan, kesempurnaan, kemegahan, dan kebesaran. Baik, yang seterusnya, yang keenam. Yang keenam, menyembah Allah dengan setiap nama daripada nama-namanya yang indah, dan setiap sifat daripada sifat-sifatnya yang mulia, serta memahami bahawa setiap nama dan sifat itu mempunyai pengertian khas yang berkait dan bersangkut dengan manusia. Ingatlah. Antara contohnya, ada contoh di sini. Nama-nama dan sifat-sifat Allah mempunyai pengertian khas berkait dan bersangkut dengan manusia, seperti As-Sami' Al-Basir. Yang selalu kita hafal dalam sifat yang kita duk mengapa kelah fardu ain kita tu, kaunuhu basiran, kaunuhu sami'an, kan dalam sifat 20 tu duk hafal, pasti lagi hafal dah. Nah, sampai ke universiti pun ngaji lagi dia pondok, jangan kira itu tempat belajar. Apabila seorang hamba itu beriman dengan sifat maha mendengar dan maha melihat ini, dia akan mengetahui bahawa Allah melihat dan mendengar. Pengetahuan ini menjadikannya sentiasa sedar akan pengawasan Allah. Sama ada ketika bersendirian atau ramai, tentang perkataan dan perbuatannya pada setiap masa dan tempat. Kita ingat, kalau nak mengumpat orang, kaunuhu sami'an, Allah mendengar. Nak khianat pada orang, kaunuhu basiran, Allah Ta'ala melihat. Bolehkah orang ni melakukan perkara yang tak baik? Jawabnya tak boleh, sebab dia tahu, Allah Ta'ala tahu. Ini jadi masalah kita sekarang ni, kita lupa. Waktu belajar, hafal ingat. Waktu pelaksanaan terlupa. Ini bahaya. Contoh lagi, sifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Sifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Maha pemurah lagi maha pengasihani. Apabila seorang hamba itu beriman dengan dua nama dan sifat ini, maka dia akan mengetahui bahawa Allah mempunyai rahmat yang amat besar dan sangat mengasihi hambanya. Kesan daripada kesedaran ini menjadikan manusia itu seorang yang tinggi harapan dan pergantungannya terhadap Allah, dan dia tidak akan bersekali-kali berputus asa terhadap rahmat Allah Ta'ala. Sebab kita tahu sifat Allah Ta'ala Rahman Rahim. Ke-19. Kenapa kita nak putus asa? Ingat molek. Dan di antara sifat Al-Alim, kaunuhu aliman. Kaunuhu aliman. Al-Alim, maha mengetahui. Apabila seorang hamba itu beriman dengan nama Allah ini, nama dan sifat ini, maka dia akan mengetahui bahawa ilmu pengetahuan Allah merangkumi segala-galanya, dan ilmu itu salah satu sifat agung bagi Allah. Tiada sesuatu pun yang terkeluar daripada ilmu pengetahuannya, dan mustahil sama sekali untuk dikaitkan sifat jahil bagi Allah Azza wa Jalla. Sebab itulah, bila kita belajar sifat Allah, kita kenal Allah, kita akan lagi takut pada Allah, bukan lagi sombong, lagi takabur, tidak. Baik, kesimpulan. Kesan daripada beriman dengan sifat yang agung ini akan menjadikan seorang mukmin itu ikhlas kepada Allah dalam segala amalannya, serta takut dan bertakwa kepada Allah pada setiap waktu dan keadaan. Ini kerana dia faham dan sedar bahawa Allah mengetahui semua rahsia yang jelas atau yang tersembunyi, dan tidak ada satu pun perbuatannya atau halnya yang terlindung daripada pengetahuan Allah Azza wa Jalla. Jadi kesimpulannya, kita penting sangat
Indahnya bila kita belajar nama-nama Allah Ta'ala dan sifatnya yang maha tinggi, kita makin takut pada Allah Azza wa Jalla. Nak buat benda pun tak boleh, nak buat maksiat tak boleh. Sebab apa? Tuhan tahu, Tuhan mendengar, Tuhan melihat. Malah beribadat pun tak boleh sebab Allah tengok. Kenapa kita malas? Itulah keindahannya. InsyaAllah kita akan sambung lagi keindahan yang ketiga, beriman dengan ketuhanan. Dengan uluhiyatillahi Azza wa Jalla. InsyaAllah kita sambung dalam siri yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.